Kepercayaan karut dekat Villa Nabila pun memang banyak jugalah. Dan antara kepercayaan karut mengenai Villa Nabila ni, pengunjung yang memasuki rumah tu mestilah dalam bilangan genap. Ya Allah. Sekiranya bilangan pengunjung adalah ganjil, maka akan ada individu lain mengikuti mereka meninggalkan banglo berkenaan. Assalamualaikum dan welcome back to my channel, Rose Nico Diary. Hari ni aku nak share dengan korang sebuah cerita mengenai sebuah villa yang dikatakan sangat berhantu. Aku dengar villa ni sampai pernah dibuat movie, tapi sebuah kisah yang aku tak tahu macam mana nak cerita dengan korang sebab dia mempunyai terlalu banyak versi. So kita akan bahas bersama hari ni, dan versi mana yang korang percaya, it's up to you. Villa yang aku nak share dengan korang hari ni ialah mengenai Villa Nabila. Kenapa villa ni dikatakan sangat berhantu? Sebab banyak sangat kejadian misteri yang pernah melanda dekat villa ni. Contohnya pada November 2013, cuma sekitar 3 hari tapi tempoh sesingkat tu mampu menyebabkan ramai penduduk termasuk pihak berkuasa gempar. Mana tak, sebab ia dikatakan berlaku lewat malam Sabtu 16 November 2013 apabila sekumpulan 30 remaja berpelesiran pada malam Minggu memutuskan memasuki banglo usang di Jalan Skudai itu. Sebelum ni, reputasi Villa Nabila sebagai lokasi berhantu memang banyak tersebar dan sering disebarkan. Malah terkenal sehingga peringkat antarabangsa, hebat tak? Apabila portal pelancongan Amerika Syarikat Expedia menenaraikan banglo usang itu sebagai antara lokasi yang menyeramkan di Malaysia. Versi pertama yang akan aku sharekan dengan korang ialah mengenai sebuah keluarga kaya raya yang mendapat cahaya mata yang dinamakan sebagai Nabila. Dan disebabkan dia sayang sangat ke anak dia, jadi dia pun namakanlah banglo berkenaan sebagai Villa Nabila. Walau bagaimanapun, kejadian yang tragis tetap berlaku terhadap keluarga ni, yang di mana rumah mereka dirompak dan penjenayah membunuh semua penghuni yang berada di rumah tu, termasuklah Nabila. Tapi Nabila dikatakan dirogol dulu sebelum dibunuh dan mayatnya disimen di dalam dinding rumah mereka. Versi kedua ni dikatakan kononnya lah bapa Nabila ni mengamuk dan tembak semua penghuni yang ada dalam rumah tu sebelum membunuh dirinya sendiri. Dan satu lagi versi dikatakan ibu tiri Nabila berdendam dan iri hati sebab gadis ni turut mewarisi harta peninggalan bapa dia. Dan berikutan itu, ibu tiri itu pun terbabit bertindak membunuh Nabila dan menanam mayatnya di dinding sebelum melarikan diri bersama harta yang peninggalan waris ayah dia lah. Hamba boleh bayang tak macam mana kisah dia ni, versi dia ni memang aku tengok semua pun kisah dia dibunuh dan kemudian dia disimen dekat dinding. Ya Allah, kesiannya. Aku tak boleh pastikan versi mana yang betul, tapi korang percaya yang mana satu, it's up to you lah. Tapi dikatakan juga banyak sangat cerita momok ditambah-tambah dan kepercayaan karut disebabkan membabitkan kediaman usang itu. Kepercayaan karut dekat Villa Nabila pun memang banyak jugalah. Dan antara kepercayaan karut mengenai Villa Nabila ni, pengunjung yang memasuki rumah tu mestilah dalam bilangan genap. Ya Allah. Sekiranya bilangan pengunjung adalah ganjil, maka akan ada individu lain mengikuti mereka meninggalkan banglo berkenaan. Disebabkan aku dah kongsikan dengan korang beberapa versi yang menurut korang mana satu yang korang nak percaya, tapi kali ni aku nak kongsikan dengan korang menurut aku ni tentang pengalaman 30 pelajar yang pernah menggemparkan negara, yang kononnya lepas dia masuk dekat villa tu
dan cubalah mencerobohkan. Tiba-tiba kejadian seram pun berlaku dan konon-kononnya 23 daripada mereka hilang dan gaib. Mana taknya mereka boleh menggemparkan negara. Beberapa jam selepas mereka ni masuk dekat villa tu, tiba-tiba tersebar dekat media sosial yang mengatakan kononnya 23 daripada diorang telah hilang ataupun gaib secara misteri. Penyebaran berita media sosial itu menyebabkan ramai yang kebingungan dan tertanya-tanya, mereka ni hilang macam mana? Apa yang berlaku kat mereka? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi remaja ni pun ceritalah apa yang dia alami, apa yang berlaku masa dia duk cari tentang something kat sana tu. Okey, dia cakap macam ni tau. Dalam keadaan terlalu gelap dan hanya menggunakan lampu telefon bimbit untuk bergerak, saya melihat kelibat kanak-kanak berlari sebelum seorang daripada remaja perempuan menjerit histeria, kata Man. Masa tu dia umur 16 tahun dan seperti dilaporkan oleh Harian Metro pada 19 November 2013. Menurut Man lagi, sebelum kejadian dia berkumpul bersama 29 remaja lain sekitar bandar sebelum semua bersetuju memasuki banglo berkenaan. Dan pasal dia terlihat kelibat kanak-kanak tu, apabila tiba di pekarangan rumah, kami mula berasa seram sejuk kerana kawasannya terlalu gelap dan masing-masing hanya menggunakan lampu telefon bimbit. Kami kemudian berpecah kepada beberapa kumpulan dengan masing-masing meninjau rumah induk di belakang dan rumah tamu di depan. Katanya lah kan. Menurutnya, mereka semua berjalan dengan senyap dan apabila memasuki sebuah bilik di tingkat 2 rumah induk, tiba-tiba dia melihat terlibat kanak-kanak berlari melintasinya. Anak siapa lagi? Pada masa yang sama, seorang remaja perempuan yang mengikut kami tiba-tiba menjerit lalu rebah di atas lantai. Dia terus histeris dan menyebabkan kami semua panik, dia kata. Dan dia pun terpaksa membawa keluar bangunan untuk menyelamatkan diri kerana bimbangkan keselamatan masing-masing. Mereka kemudian membawa remaja perempuan itu ke Masjid Air Molek dan bernasib baik kerana seorang jemaah berjaya memulihkan mangsa. Man bagaimanapun berkata dia tidak menyangka ada antara remaja yang mengikut rombongan berkenaan hilang kerana kumpulan mereka berpecah. Sementara itu, polis menafikan dakwaan media sosial kononnya 23 remaja hilang di banglo itu. Sebaliknya, siasatan mendapati hanya seorang remaja lelaki 16 tahun hilang berdasarkan laporan dibuat ibu negara. Disebabkan situasi gempar yang membabitkan villa berhantu tu menyebabkan perkarangan kediaman itu dipenuhi ramai pengunjung yang ingin menyaksikan kesudahan kejadian aneh itu. Ketika ramai pihak masih kebingungan dalam cubaan merungkai misteri rumah berhantu, Villa Nabila dan ke mana remaja lelaki berusia 16 tahun itu disorok, pihak berkuasa terus menjalankan siasatan penuh teliti. Akhirnya, pada 19 November iaitu selepas kira-kira 3 hari kejadian menggemparkan negara itu berlaku, misteri kehilangan remaja lelaki tersebut akhirnya terungkap. Remaja ni sebenarnya tidak gaib pun. Tindakan cepat polis dalam melakukan siasatan terhadap kes misteri berkenaan, maaflah suara aku macam ni dan aku pun cakap terbelit-belit sikit, akhirnya menjumpai remaja lelaki terbabit, akan tetapi mangsa bukannya disorok hantu atau sesat di alam gaib. Sebaliknya, remaja lelaki terbabit hilang dan tidak pulang ke rumah kerana apa nak tahu tak kerana apa, bukannya sebab dia disorok apa ke apa, tapi disebabkan dia bimbang dimarahi ibu kerana pulang lewat lalu mengambil keputusan tidur di rumah kawan. Dia hanya sedar kehilangannya itu menggemparkan ramai pihak apabila polis datang mencarinya di rumah rakan itu. Terungkapnya misteri kehilangan remaja di Villa Nabila pada tahun itu secara tidak langsung memberikan kesimpulan yang amat bermakna kepada semua rakyat Malaysia bahawa tidak semua cerita panas yang disebarkan menerusi laman sosial boleh dipercayai. So kalau kata hampa dengar pasal kisah-kisah seram ni, kadang-kadang hampa janganlah percaya sangat. Kita cuba try cari dia punya kesaksihan berita tu dulu, barulah hampa percaya, okey? Dan kisah tentang Villa Nabila ni pun berhenti di sini sebab
Aku dah try research dan aku dah try tanya kawan-kawan aku dan diorang kata kisah-kisah yang ni je lah yang paling diorang rasa betul dan aku cuba kongsikan dengan korang. Jadi pendapat korang, Villa Nabila ni ada apa sebenarnya? Betul ke dia betul-betul seram ataupun dia hanya direka-reka untuk menarik minat-minat orang? It's up to you guys. Dan kalau korang ada pengalaman yang mistik ataupun seram, korang boleh komen kat bawah ataupun DM aku dekat Instagram untuk ceritakan pengalaman korang.